Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincangkan tentang mas kahwin. Jom kita fahami tentang mas kahwin. Mas kahwin ni apa? Mas kahwin ni adalah satu harta wajib yang diberikan oleh suami kepada isteri disebabkan berlakunya akad nikah. Hukum hakam mas kahwin. Mas kahwin ni menjadi wajib ke atas suami sebaik sahaja akad nikah berlaku, sama ada disebut dalam kadar tertentu ataupun tak disebut dalam kadar tertentu. Ada dalil yang tentang wajib bagi mas kahwin ni, iaitu dalil dalam surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Maksudnya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Daripada hadis Nabi SAW, diriwayatkan daripada Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk dikahwini oleh Nabi SAW kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak berhajat kepada perempuan. Lalu seorang lelaki berkata, kawinkanlah aku dengan perempuan itu. Sabda baginda, engkau berikan perempuan itu sehelai pakaian. Dia menjawab, aku tidak memilikinya. Lalu baginda bersabda lagi, engkau berikanlah dia walaupun sebentuk cincin besi. Bagi pendapat ijma' ulama pula, semua ulama bersependapat bahawa mas kahwin ni adalah wajib dan tak ada seorang pun yang mengingkari kewajipan tersebut. Hikmah yang disyariatkan mas kahwin ni ialah sebagai pemberian hadiah, bertanggungjawab, tanggungjawab lelaki, simbol persetujuan dan kerelaan lelaki memperisterikannya, simbol persetujuan dan kerelaan menandakan lelaki itu serius. Menyebut mas kahwin ketika akad tu adalah sunat. Mas kahwin ni milik siapa? Okey, mas kahwin ni milik pengantin perempuan sahaja, pengantin perempuan sahaja. Dan kadar mas kahwin ni tak ada had minima dan maksima. Semua perkara boleh dinamakan sama ada dinamakan harta atau boleh tukar dengan harta, sikit atau banyak, hutang, boleh semua. So benda yang mas kahwin ni ialah sebenarnya boleh bagi manfaat seperti sejadah, Al-Quran dan sebagainya. Menyegerakan atau tangguhkan mas kahwin boleh, dua-dua sah. So mas kahwin ni diberi sepenuhnya, separuh tak dikenakan langsung. Ada dua keadaan suami wajib bagi, iaitu yang pertama bila suami setubuhi isteri je. Lepas dia setubuhi isteri dia wajib bayar keseluruhan mas kahwin sebab memenuhi syarat perkahwinan yang diadakan, iaitu untuk nikmat persetubuhan tadi. Yang kedua, keadaan yang kedua ialah salah seorang daripada suami atau isteri meninggal dunia, sama ada sebelum atau selepas berlaku persetubuhan. Suami bagi separuh mas kahwin, iaitu bila suami ceraikan isteri selepas akad nikah, sebelum suami itu setubuhi isteri dia. Suami bagi yang suami tak perlu bagi mas kahwin ni bila kalau isteri berpisah dengan suami sebelum bersetubuh, sama ada sebab isteri murtad ataupun isteri itu fasaq. Okey, mahar misir iaitu harta yang diberikan kepada pengantin perempuan dengan kadar pada kebiasaannya, sempadan dengannya. Kadarnya iaitu membuat perbandingan dengan mas kahwin yang pernah diterima oleh kaum keluarga isteri sebelah bapa. Mahar misir yang ingin diberikan tu mengambil kira mas kahwin yang pernah diterima perempuan asabah. Itu perempuan asabah ni apa? Perempuan asabah ni ialah perempuan yang paling dekat dengan pengantin perempuan, seperti adik-beradik perempuan kepada pengantin perempuan tu. So, faktor penentu kadar misir ni ialah dari segi umur, pendidikan, kecantikan, kedudukan kewangan, mulia diri, agama, ketakwaan, ilmu, masih dara, janda dan perkara yang boleh jadikan penilaian sahih. Sebab apa wajib mahar misir ni ialah fasad, rosaknya akad nikah seperti perempuan kahwin tanpa saksi ataupun wali, lalu berlaku persetubuhan selepas akad nikah yang rosak itu, maka wajib mahar misir diberi kepada perempuan itu. Yang kedua, mas kahwin dibatalkan sebab berlaku perselisihan faham antara suami isteri dalam sebutan atau kadarnya. Contoh, bila isteri kata kat suami dia, dalam akad tu kamu ada sebut tentang mas kahwin, lepas tu lelaki cakap tak sebut, lepas tu isteri tu kena bersumpah untuk buktikan
yang suami dia sebut, dan suami dia diminta bersumpah. Mas kahwin tu pun dibatalkan dan wajib dikenakan kadar misil. Mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosak. Itu mas kahwin disebut bukanlah yang diiktiraf oleh syarat, iaitu babi, arak dan sebagainya. Yang kedua, harta yang disebut tu bukan milik suami dia. Yang ketiga, isteri kahwin dua orang perempuan lebih dengan satu mas kahwin sahaja. Yang keempat, wali kahwinkan seorang kanak-kanak lelaki dengan mas kahwin yang melebihi kadar mahar misil dengan menggunakan harta kanak-kanak tersebut. Yang kelima, seorang perempuan cerdik berakal janda atau dara berkata kepada walinya, "Kahwinkanlah aku tanpa mas kahwin." Yang keenam, dalam akad disyaratkan sebahagian diserahkan kepada orang lain, iaitu seperti kepada bapa atau adik-beradiknya. Meletakkan syarat ketika akad nikah kepada tiga, iaitu syarat yang selari dengan kehendak perkahwinan, seperti isteri mensyaratkan supaya suami memberi nafkah kepadanya. Yang kedua, syarat yang bertentangan dengan kehendak perkahwinan tetapi tidak mencacatkan maksud asal perkahwinan, iaitu persetubuhan. Yang ketiga, mencacatkan maksud asal perkahwinan, iaitu persetubuhan. Contoh, isteri mensyaratkan agar dia tidak disetubuhi.